Pernahkah anda terfikir apakah sebab rakyat Malaysia menyambut Hari Malaysia? Apakah proses yang membentukkan Malaysia pada hari ini? Apakah pula implikasi-implikasi pembentukan Malaysia? Marilah kita bincang pada hari ini. Nama saya Jocelyn Yen Hui Ying. Nombor ID saya ialah 21001427. Nama saya Senji dan ID saya 21001570. Nama saya Tianiza dan ID saya ialah 21001655. Saya Chia Hao Yang, nombor ID 21001397. Nama saya Chai Wen Hui dan student ID saya ialah 21001396. Nama saya Eng Kerji. Student ID saya 21001585. Kami dari kumpulan 3 akan menjelaskan topik pembentukan Malaysia dalam video ini. Pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 telah menyebabkan keadaan Malaysia pada masa kini lebih stabil dari segi keadaan ekonomi dan sosialnya, walaupun terdapat beberapa tahap perubahan yang Tanah Melayu harus lalui. Setelah mencapai kemerdekaan, Parti Perikatan yang memerintah Tanah Melayu mendapati keadaan politik yang tidak tenteram di negara-negara jiran boleh memberi kesan kepada kemerdekaan Tanah Melayu. Justru, Perdana Menteri Tanah Melayu yang pertama pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, telah menyuarakan idea pembentukan Gagasan Malaysia pada 27 Mei 1961. Idea ini merupakan konsep yang menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara, iaitu Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Saya Ijen akan membentangkan tentang perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Idea ini telah berada dalam fikiran pegawai British sejak tahun 1887 lagi apabila Lord Brassey mencadangkan penggabungan wilayah-wilayah British. Lebih beberapa dekad kemudian, semasa akhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, idea ini turut dicadangkan oleh Sir Malcolm Macdonald. Pada tahun 1951, beliau telah berbincang dengan Dato' Onn Jaafar untuk melaksanakannya. Namun, idea ini tidak dikembangkan sehinggalah tahun 1960 kerana Tanah Melayu mengambil keputusan untuk menurut kemerdekaan dahulu. Seterusnya, saya akan menerangkan idea penduduk tempatan untuk membentuk Malaysia. Idea ini bermula pada tahun 1906 lagi apabila majalah Al-Iman menggesar penyatuan Raja dan Orang Melayu. Pada tahun 1938, terdapat konsep Melayu Raya oleh nasionalis Tanah Melayu untuk bergabung dengan Indonesia. Idea mereka gagal apabila Indonesia mendapat kemerdekaan terlebih dahulu. Tunku Abdul Rahman mencadangkan pembentukan Malaysia pada tahun 1955 dan 3 tahun kemudian, Datuk Mustafa menyatakan minat Sabah untuk mengikut cadangan ini. Cadangan ini kemudian dikemukakan pada Lord Perth pada 1960. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Terdapat pihak yang menyokong dan ada juga yang menentang. Walau bagaimanapun, saya akan membincangkan tentang reaksi yang menyokong sahaja. Reaksi tempatan. Persekutuan Tanah Melayu. Rakyat serta pemimpin sangat menyokong dengan pembentukan Malaysia. Tunku Abdul Rahman juga mendapat sokongan UMNO berkaitan dengan rancangan ini. Sarawak. Parti Perikatan Sarawak yang terdiri daripada Parjasa, PANAS, Pesaka, SNAP dan SCA ditubuhkan untuk menyokong penubuhan Malaysia. SNAP yang menentang dahulu mula menyokong berdasarkan cadangan JSKM. Sabah. Sabah Alliance yang terdiri daripada ANCO, ASNO, APCO, Democratic Party dan Sabah Indian Congress 1962 telah ditubuhkan untuk menyokong penubuhan Malaysia. Singapura. PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyambut baik rancangan pembentukan Malaysia. Golongan pedagang dan pengusaha sendiri pula menyokong rancangan ini kerana membuka peluang pasaran yang lebih besar. Brunei. Sultan Omar Ali serta rakyat juga menyokong rancangan tersebut. Namun, mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Reaksi negara jiran. Indonesia pada peringkat awal tidak menentang.
Presiden Indonesia dan Menteri Luar Indonesia juga menyokong idea pembentukan Malaysia. Di Filipina, Presiden Diosdado menentang kerana menutup wilayah Sabah. Manakala di Thailand, mereka memberi reaksi yang positif dan menganggap bahawa rancangan ini boleh menguatkan keamanan rantau Asia Tenggara. Seterusnya, langkah-langkah pembentukan Malaysia akan dibentangkan. Langkah pertama, siri lawatan. Pada Julai 1961, Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Lawatan ini bertujuan untuk meninjau dan bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia JSKM. Tujuan penubuhan JSKM adalah untuk mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia, meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Referendum Singapura. Satu referendum diadakan di Singapura pada bulan September 1962 bagi menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Keputusan referendum mendapati rakyat Singapura setuju untuk bergabung dengan syarat yang ditetapkan oleh Singapura dan Tanah Melayu. Suruhanjaya Kobok. Suruhanjaya ini dibentuk pada bulan Januari 1962 dan dipengerusi oleh Lord Kobok. Laporan Suruhanjaya Kobok menyatakan 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Cadangan kuasa otonomi dan jaminan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. Pembentukan Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JAK. Pada Ogos 1962, Kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu mengumumkan penubuhan JAK. JAK bertujuan untuk menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sabah dan Sarawak. Seterusnya, mari kita mendalami Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Mereka merupakan inti parti Perjanjian Malaysia. Perjanjian ada menyatakan 31 Ogos 1963 merupakan tarikh pembentukan Malaysia, tetapi telah ditangguhkan sehingga 16 September kerana dipantah Indonesia. Gambar ini merupakan peristiwa pengisytiharan Malaysia di Kuala Lumpur. Seterusnya, Datuk Abang Haji Openg mengangkat sumpah jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh Q. Johari di Kuching yang turut dihadir anggota Kabinet Negeri. Datuk Mustafa mengumumkan pengisytiharan di Kota Kinabalu. Saya Jocelyn, saya akan membentangkan kepentingan pembentukan Malaysia. Kebaikan pertama ialah manfaat, keselamatan dan keamanan negara. Penubuhan Malaysia yang merangkumi Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah berjaya membentuk sebuah negara yang aman dan bebas daripada pengaruh luar, khususnya komunis. Manfaat kedua ialah pembebasan Sabah dan Sarawak daripada naungan British. Tanah Melayu secara tidak langsung telah membantu memerdekakan Sabah dan Sarawak. Dengan ini, penubuhan Malaysia sebenarnya melakar sejarah apabila sebuah negara yang kecil telah membantu negara yang besar untuk memperoleh kemerdekaan dan bebas daripada cengkaman British. Kepentingan ketiga ialah Malaysia muncul sebagai negara yang kaya dengan warisan kebudayaan. Percantuman antara Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak juga telah berjaya menyatu padukan seluruh bangsa dan kaum sehingga terbentuknya satu budaya yang sangat unik di bawah satu payung. Kepentingan pembentukan Malaysia keempat adalah mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Manfaat kelima ialah pemantapan ekonomi negara. Secara kasarnya, Malaysia turut muncul sebagai negara yang berjaya dalam menguruskan ekonomi. Apa tidaknya, semasa negara berada dalam situasi ekonomi yang tidak menentu ekoran kekuatan ekonomi,
negara tidak perlu berhutang dengan IMF. Ini sudah dikira satu kejayaan yang besar bagi Malaysia. Akhir sekali, Malaysia negara baharu yang lebih besar, mantap dari segi sosial politik, maka sudah tentu ia menjadi perhatian seluruh dunia. Sehingga ke hari ini, masih terdapat isu-isu yang berkenaan dan terkesan daripada pembentukan Malaysia pada 1963. Isu-isu ini menjadi topik-topik hangat yang dibahaskan dan dibincangkan oleh pemimpin-pemimpin negara secara berterusan. Salah satu isu yang dibincangkan di Parlimen adalah tentang kuasa otonomi Sabah dan Sarawak yang rendah serta kadar pembangunan mereka yang kurang merangsangkan. Walaupun telah berdekad bergabung membentuk Malaysia, pembangunan di Sabah dan Sarawak masih terbantut. Ini boleh dilihat daripada ketidaklengkapan kemudahan seperti jaringan telekomunikasi dan lebuh raya, terutamanya di kawasan luar bandar. Bagi penduduk Sabah dan Sarawak, hal ini kurang adil apabila mereka telah banyak menyumbang kepada pembangunan negara dengan pelbagai sumber alam seperti sumber petroleum, gas asli dan kawasan tarikan pelancongan. Perbincangan antara pemimpin telah membuahkan usaha untuk mengatasi isu-isu ini. Contohnya penambahbaikan lebuh raya Pan Borneo dan pindaan pada Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia 1963 untuk memberikan Sabah dan Sarawak lebih banyak kuasa otonomi dalam bidang-bidang pentadbiran. Satu isu lain adalah isu kedaulatan negara. Tanah di kawasan timur Sabah telah dituntut oleh Filipina sebagai miliknya kerana pernah menjadi jajahan Kesultanan Sulu. Ini telah mencetuskan insiden seperti pencerobohan lahan datu yang menggugat keselamatan negara. Secara kesimpulan, pembentukan Malaysia merupakan peristiwa bersejarah yang amat penting dan amat relevan sehingga kesannya dapat dirasai sehingga ke hari ini. Pembentukan Malaysia setanding kepentingannya dengan hari kemerdekaan dan wajar disambut oleh setiap rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.